Ini bab sembahyang gerhana matahari. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ubaid bin Umair, beliau menceritakan kepada saya, kata Atha, dia kata orang yang saya benarkannya menceritakan kepada saya. Atha berkata, wa zanantu annahu, saya rasa dia maksudkan dengan katanya orang yang saya benarkan itu ialah Aisyah. Kata beliau, yakni Aisyah, pernah berlaku gerhana matahari di zaman Nabi SAW. Maka Nabi SAW berdiri dengan lama sekali, bersama-sama dengan orang ramai. Kemudian Nabi SAW rukuk, kemudian bangun, kemudian rukuk, kemudian bangun, kemudian rukuk. Faraka'a raka'atain. Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat. Pada setiap rakaat ada 3 rukuknya. Yarka'u tsalitsah, dia rukuk kali yang ketiga, kemudian sujud, sehingga beberapa orang pada hari itu pingsan kerana lamanya Nabi SAW bersembahyang dengan mereka, sehingga timba-timba yang penuh dengan air dituangkan ke atas mereka. Yaqulu, Nabi SAW mengucapkan apabila mahu rukuk, Allahu Akbar, dan apabila mengangkat kepalanya, yakni daripada rukuk, Nabi SAW mengucapkan Sami'allahu liman hamidah hatta tajallati syams, sehingga cerah matahari. Kemudian Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan tidak gerhana kerana kematian seseorang atau kerana kehidupan seseorang, tetapi kedua-duanya adalah tanda, merupakan di antara tanda Allah Azza wa Jalla. Yang Allah takutkan hamba-hambanya dengan keduanya. Apabila berlaku gerhana matahari ataupun bulan, fafza'u ila salah, maka bersegeralah kamu bersembahyang. Dengan sanadnya, bab man qala 4 rakaat. Ini bab orang yang berpendapat ada 4 rukuk, dan ini dalam setiap rakaat sembahyang kusuf itu. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya pernah berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW. Hari itu ialah hari kematian Ibrahim, anak kepada Rasulullah SAW. Ada orang berkata, sesungguhnya matahari ini telah gerhana kerana kematian Ibrahim. Mendengar kata orang-orang itu, Nabi SAW terus berdiri dan bersembahyang dengan orang ramai dengan 6 rukuk dalam 4 sujud. Nabi SAW bertakbir, kemudian membaca dengan panjang bacaan itu, kemudian rukuk lebih kurang sama dengan dia berdiri untuk membaca tadi. Kemudian dia mengangkat kepalanya yang daripada rukuk, lalu dibaca bacaan yang kurang sedikit panjangnya daripada bacaan yang pertama tadi. Kemudian Nabi SAW rukuk lebih kurang sama dengan dia berdiri tadi, yakni pada kali yang pertama tadi, berdiri tadi. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya lalu membaca buat kali yang ketiga, yakni angkat kepala daripada rukuk, lalu membaca buat kali yang ketiga, kurang sikit panjangnya daripada kali yang kedua. Kemudian Nabi SAW rukuk lebih kurang sama lama dengan dia berdiri tadi, yakni berdiri pada kali yang ketiga tu, pada kali yang kedua lah. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian Nabi SAW mengangkat kepalanya, fanhadara lis-sujud, lalu dia turun bersujud, fasajada sajdatain, dengan bersujud 2 kali. Kemudian Nabi SAW berdiri, lalu selepas itu dia rukuk 3 kali sebelum daripada sujud, yakni seperti pada rakaat yang pertama tadi. Tidak ada satu pun rukuk daripada rukuk-rukuk itu melainkan
rokok yang sebelumnya lebih panjang daripada yang mengiringinya, yang selepasnya, kecuali ataupun cuma rokoknya nahwun min qiyamihi, rokoknya itu lebih kurang sama lama dengan berdirinya. Qala, perawi berkata, kemudian Nabi SAW mundur ke belakang dalam sembahyangnya. Saf-saf yang ada bersamanya juga mundur ke belakang. Kemudian Nabi SAW marah ke hadapan, lalu dia berdiri di tempat asalnya, dan saf-saf di belakangnya juga marah ke hadapan. Kemudian Nabi SAW menyelesaikan sembahyang itu ketika mana matahari telah pun cerah, telah pun kelihatan. Faqala, pada ketika itu Nabi SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda-tanda Allah Azza wa Jalla. Kedua-duanya tidak gerhana kerana kematian seseorang manusia. Apabila kamu nampak gerhana ini berlaku, fasallu, maka bersembahyanglah kamu sehingga cerah, yakni matahari ataupun bulan itu. Wasaqa baqiyatal hadis, perawi ini mengemukakan terus, yakni Imam Ahmad mengemukakan terus hadis yang baki lagi yang telah tersebut sebelum ini. Yakni awal dia tu beza, hak seterusnya tu serupa dengan hadis hak sebelum ini. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir, beliau berkata, pernah berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang bersangatan panasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya dengan berdiri lama, hatta ja'alu yakhirun, sehingga mereka mula tersungkur. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam rokok dengan lama rokoknya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dengan lama pula berdirinya. Kemudian rokok pula dengan lama. Kemudian mengangkat kepala dia, lama pula dia berdiri. Selepas itu kemudian dia sujud 2 kali. Kemudian dia berdiri pula, yakni pada rakaat yang kedua, lalu dilakukan lebih kurang sama dengan yang tersebut tadi. Maka sembahyang Nabi SAW itu terdiri daripada 4 rokok dan 4 sujud. Wasaqal hadis, perawi mengemukakan hadis seterusnya. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, beliau berkata, pernah matahari gerhana di masa hayat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW keluar ke masjid, lalu berdiri dan bertakbir. Orang ramai membuat saf di belakang baginda. Nabi SAW membaca bacaan yang panjang. Kemudian dia bertakbir, lalu rokok dengan rokok yang panjang. Kemudian mengangkat kepalanya dengan mengucap Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian dia berdiri pula, lalu baca dengan bacaan yang panjang, tetapi kurang panjang berbanding bacaan yang pertama tadi. Kemudian dia bertakbir, lalu rokok dengan lama, tetapi kurang lama berbanding rokok yang pertama tadi. Kurang sikit mana lamanya itu berbanding rokok yang pertama tadi. Kemudian dia mengucapkan Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian dilakukan pada rakaat yang satu lagi sama seperti itu, dengan menyempurnakan 4 rokok dan 4 sujud. Selepas itu matahari pun cerah, sebelum Nabi SAW selesai lagi mengerjakan sembahyang kusuf itu. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Kathir bin Abbas, dia menceritakan bahawa Abdullah bin Abbas selalu bercerita bahawa Rasulullah SAW bersembahyang kusuf ataupun gerhana matahari sama seperti hadis, sama seperti lafaz dan makna hadis Urwah daripada Aisyah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yaitu Nabi SAW melakukan ataupun mengerjakan 2 rukuk pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat itu ada 2 rukuk. Nabi SAW bersembahyang 2 rakaat. Pada setiap rakaat itu ada 2 rukuk. Begitu. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, matahari pernah gerhana di zaman Rasulullah SAW, dan Nabi SAW menjadi imam kepada mereka dengan membaca satu surah daripada surah-surah tual yang panjang. Dan Nabi SAW rukuk 5 kali, sujud 2 kali. Kemudian Nabi SAW bangun pada rakaat yang kedua, lalu dibaca satu surah daripada surah-surah yang panjang. Kemudian rukuk 5 kali rukuk, dan sujud 2 kali. Kemudian dia duduk seperti kama huwa, dia duduk di tempat itu juga dengan menghadap kiblat, dengan menghadap kiblat, di mana Nabi SAW berdoa sehingga cerah matahari itu. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas daripada Nabi SAW bahawa baginda bersembahyang kerana kusuf, yakni gerhana matahari, lalu baginda membaca, kemudian rokok, kemudian membaca, kemudian rokok, kemudian membaca, kemudian rokok, kemudian membaca, kemudian rokok, kemudian sujud. Rakaat yang kedua begitu juga. Pada rakaat yang kedua begitu juga. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Tha'labah bin Ibad al-Abdi bahawa dia pernah mengikuti khutbah pada suatu hari yang diucapkan, yang disampaikan oleh Samurah bin Jundub. Beliau berkata, Samurah berkata, ketika saya dengan seorang budak dari kalangan Ansar, narmi gharadaini lana, kami memanah sasaran kami, hatta idza kanat asy-syams, sehingga apabila matahari itu naik kadar 2 lembing ataupun 3 lembing pada pandangan orang yang melihat ke ufuk langit, iswaddat, tiba-tiba matahari itu menjadi gelap, hitam, hatta adat ka'annaha tanumah, sehingga ia menjadi seperti pokok tanumah, seperti pokok tanumah yang hitam. Faqala ahaduna li sahibi, salah seorang daripada kami berkata kepada yang seorang lagi, mari kita pergi ke masjid, demi Allah, keadaan matahari yang seperti ini pasti akan membawa sesuatu perkara baru kepada Rasulullah berkaitan dengan umatnya. Qala, perawi berkata, yakni Samurah, fadafa'na, kami pun pergi dengan segera. Rupa-rupanya Nabi SAW telah muncul dan tampil ke hadapan, lalu bersembahyang. Kami pun dia bersembahyang bersama dengan kami, dengan mengimami kami dalam suatu sembahyang yang paling ka'atwali ma qama bina fi salatin qattu, yakni dengan suatu sembahyang yang tidak pernah Nabi SAW sembahyang sepanjang itu, dan kami tidak mendengar suaranya. Perawi berkata, yakni Samurah, kemudian dia rokok bersama-sama dengan kami. Tidak pernah dia rokok bersama kami sepanjang itu, dan kami tidak mendengar suaranya. Qala, perawi berkata, kemudian dia sujud bersama dengan kami, sujud yang tidak pernah sepanjang itu. Dalam mana-mana sembahyang pun kami tidak mendengar suaranya. Kemudian dia melakukan pada rakaat yang kedua seperti itu juga. Qala, Samurah berkata, fawafaqa tajalli syams julusahu fi raka'ati tsaniyah, cerah matahari itu berbetulan dengan duduk Nabi SAW pada rakaat yang kedua. Samurah berkata, kemudian Nabi SAW memberi salam, kemudian dia berdiri lalu memuji-muji Allah dan bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan baginda bersaksi bahawa sesungguhnya dia adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian Ahmad bin Yunus mengemukakan khutbah Nabi SAW seterusnya. Dengan sanadnya, Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Qabisah al-Hilali, beliau berkata, pernah
berlaku gerhana matahari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dengan segera, dengan mengheret kainnya. Aku ada bersamanya pada hari itu di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat. 2 rakaat fa atala fihima al-qiyam, dengan berdiri lama dalam kedua-dua rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai bersembahyang ketika matahari pun cerah. Faqala innama hadhihi al-ayat. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ini adalah tanda-tanda Allah mahu menakutkan, mengingatkan hamba-hambanya dengan tanda-tanda ini. Apabila kamu nampak tanda seperti ini, maka kamu bersembahyanglah ka ahdathi salatin, seperti sembahyang terbaru telah kamu lakukan daripada sembahyang fardu. yakni seperti sembahyang fardu yang terbaru telah kamu lakukan. Kamu sembahyang lagu itulah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan bahawa Qabisah bin Hilal, Qabisah al-Hilali menceritakan kepada perawi di bawahnya, yakni Hilal bin Amir, bahawa matahari telah gerhana. Lalu perawi mengemukakan sama seperti makna hadis Musa. Qala, dan beliau berkata hatta badatin nujum, gelap tu, gerhana berlaku tu gelap tu sehingga kelihatan ataupun nampak bintang-bintang. Itulah beberapa hadis, banyak juga yang kita baca dalam 2 bab ni, iaitu bab berkenaan dengan kusuf, kusuf. Kalau dalam kitab-kitab fiqh, kusuf untuk gerhana matahari dan khusuf untuk gerhana bulan. Tapi kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni, kita dapati ada kalanya untuk gerhana matahari ni dia pakai kusuf, ada kalanya dipakai khusuf. Artinya kedua-duanya untuk gerhana lah, untuk gerhana. Untuk gerhana. Adakah gerhana matahari ini berlaku beberapa kali di zaman Nabi SAW? Itu ada khilaf di antara ulama. Walau bagaimanapun, hak lebih sahih, hak lebih tepatnya, yang lebih kuat ialah sekali sahaja, iaitu pada tahun ke-10, iaitu ketika kematian anak Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Pada ketika itu umur dia 18 bulan, 18 bulan, dan berlaku tu pada hari yang ke-10 bulan Zulhijjah, bulan Zulhijjah, pada tahun yang ke-10. Walaupun ada juga yang kata pada masa lain, tetapi itu salah satu pendapat. Bagi orang yang mengatakan gerhana ni beberapa kali telah berlaku, sebab dia tengok kepada riwayat ini tidak serupa seperti yang kita baca saat ni kan. Ada setengah riwayat tu sebut rokok dalam tiap-tiap rakaat tu 2 kali, ada sebut 3 kali, ada sebut 4 kali, ada sebut 5 kali, ada sebut 5 kali, dan ada yang sebut sekali saja selepas sembahyang biasa. Selepas sembahyang biasa. Itulah yang membawa kepada mereka kata beberapa kali berlaku. Tapi kalau ya beberapa kali, kalau nak berdasarkan hak saat ni, jadi apakah makna 5 kali kau? Tentu tak ada siapa dia berani kata 5 kali. Tak ada orang kata. Jadi ini kita kena tengok sekarang ni, hak yang jadi apa yang jadi beza-beza ni. Kalau kita kata 5 kali, tak ada siapa dia kata berlaku sampai 5 kali. Semasa Nabi SAW itu saja berlaku 5 kali, tak ada seorang pun ulama kata lagu. Paling tinggi sekali 2, tu je. Tapi apa yang dalam riwayat ni, hak ni gini, hak ni gini. Inilah setengah-setengah orang yang tidak faham, dia kata tak boleh pakai hadis ni. Sebab apa? Tak serupa. Sahih belakang kata dia. Sahih lagu mana? Baru boleh jadi ni kalau 5 kali berlaku.
Kali ni dia sembahyang, satu yang rokok, kali ni dua, kali ni tiga, begitulah seterusnya, baru nasabah. Kalau tidak gitu, dia ada pertentangan. Tetapi bagi orang-orang yang mengaji hadis, dia tidak tengok lagu tu, dia tidak mudah menyetok gitu, dia tidak mudah melenting gitu, dia tengok molek dulu. Jangan gaduh kata benda ni bercanggah, benda ni tak betul, jadi bohong kau apa kau, kita nak kata tak timbul masalah tu. Sebabnya kita kena tengok riwayat ni. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, di sini pada muka surat 232, dari segi waktu dia, waktu kusuf ni, iaitu mengikut ulama-ulama dalam mazhab Maliknya, sebuah hari raya lah. Jadi kalau berlaku pada masa tu, kalau berlaku pada masa pagi itu, seperti yang berlaku di zaman Nabi SAW, maknanya waktu pagi, waktu semaya raya, semaya kusuf ni pun waktu tu lah juga. Tetapi kalau berlaku pada waktu lain, tengah hari, balik petang kau, ada jugalah. Pada masa tu lah. Maknanya semaya ni pada ketika berlaku gerhana matahari itu. Bukan kita tahu dah petang karai misalnya nak berlaku, bulan ni semaya dah. Tak, tidak lagu tu. Pada ketika berlaku tu lah. Kalau pagi, pagilah. Kalau petang, petang lah. Begitu. Mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dan mazhab Ahmad, dia kata kecuali kalau waktu-waktu yang makruh sembahyang, maka pada ketika tu tak boleh sembahyang. Waktu-waktu yang dilarang sembahyang, seperti lepas asar, itu tak boleh. Dia kata begitu. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kata tak apa, sebab ni sembahyang sunat yang ada sebab. Walaupun masa tu kalau nak kira untuk sembahyang hak biasa ni tak boleh, tapi kalau berlaku ni pada masa tu boleh juga, sebab ada sebab. Sebabnya gerhana tu lah. Nak mana dia gerhana pada masa tu, dia gerhana pada masa tu. Kalau kita perhati riwayat yang pertama ni, riwayat Aisyah, dia kata dalam setiap rakaat tu 3 rakaat. Lepas pada rakaat yang ketiga tu, dia bangun, dia sujud. Begitu. Lamanya sembahyang ni, lama lah, tak rajin selama ni sembahyang. Siapa ada hak pasal mana rebah situ. Pasal dalam riwayat yang kemudian tu kan, hak betulnya cerita ni sekali je berlaku. Lepas tu yang ada khilaf ni, hak ni gini, hak tu nanti kita akan bincang kemudian. Hak betulnya sebenarnya sekali, bukan banyak kali berlaku gerhana matahari di zaman Nabi SAW. Pasal ni pasal apa? Musim panas. Lepas tu ramai pula orang tu duduk bersesok-sesok. Kalau kita mengambil riwayat ni, hak sembahyang di dalam masjid, maka masjid Nabi SAW tu bukannya luas pada masa tu. Jadi kerana panas dan bersesok-sesok tu, bolehlah berlaku pensel sana. Dan dicurah air ke atas orang yang pensel tu. Curah air. Nabi SAW bila nak rokok, dia kata Allahu Akbar, supaya kita duduk sembahyang biasa ni lah. Bila bangun daripada rokok tu, Sami'allahu liman hamidah, supaya sembahyang biasa. Banyak kali dia bangun rokok gitu pun gitulah dia kata, supaya dengan sembahyang biasa. Sembahyang tu selama mana? Selagi tak hilal gerhana tu, selama tu hak sunnahnya gitu. Kalau dekat nak hilal dah, nak cerah dah, baru berhenti. Tu hak semolek-moleknya, sedang molek, biar sedang molek. Dan Nabi SAW kata matahari dan bulan ini dia tidak gerhana kerana kematian seseorang ataupun kerana kelahiran ataupun kehidupan seseorang. Tidak kerana itu. Hak berlaku ni, setiap yang berlaku di zaman Nabi SAW, dia ada makna berlaku, pengajaran untuk kita umat ni. Walaupun sekali berlaku pun padat dah. Iaitu dia nak ayat apa dia? Di zaman dulu ramai, zaman lah ni pun ada lagi, zaman lah ni pun ada lagi.
Ramai orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Bila berlaku kusuf, di situ Nabi SAW ajak sahabat-sahabat dia untuk sembahyang. Yang ni disyariatkan sembahyang ni, disyariatkan sembahyang ni beramai-ramai mengikut jumhur ulama-nya, iaitu sembahyang berjemaah. Hak tu hak moleknya. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan sembahyang seorang-seorang, tak apa. Tetapi jumhur ulama mengatakan sembahyang ramai-ramai. Tujuannya apa dia? Nak royak, nak royak risalah ataupun perutusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesejnya iaitu apa dia? Nak menarik perhatian orang, iaitu kalau pergi padang, ada orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan sembahyang kusuf ni serupa dengan istisqa juga, sembahyang padang, bukan masjid. Kalau pergi padang, maknanya ini lebih jelas lagi nampak lemahnya matahari itu. Macam mana kita nak sembah dia, nak kata dia ni Tuhan? Bulan pun begitu juga, ada ketikanya cahaya dia tu hilang, tak nampak, tak kelihatan, dilindungi oleh yang lain. Maknanya pada ketika itu lemah. Tidaklah patut matahari dan bulan itu dijadikan sembahan oleh manusia. Itu yang pertama. Nak hapuskan akidah hak dulu. Hak ni semua ni makhluk berlaku. Bila makhluk, dia berlaku perubahan pada dia. Perubahan tu sampai satu peringkat, kalau hak kiamat nanti, iaitu binasa. Binasa. Kalau mengikut ulama-ulama ilmu falak, dia kata pada ketika gerhana ni, sama ada gerhana bulan ke gerhana matahari ke, maknanya beberapa planet ni mana duduk sama. Duduk sama. Kita kata bulan ke duduk tengah tu jadi gerhana matahari, ataupun bumi ke duduk tengah tu jadi gerhana bulan. Kita kata begitu. Ini semua ni kalau berlaku gini, kata dia, boleh jadi apabila duduk sama begitu, masing-masing ada daya tarikan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak mengikut sebab musabab, sudah ada dah tu, sudah dekat, sudah hampir lebih munasabah berlaku, iaitu saling tarik menarik tu. Apabila tarik menarik tu, dia jadi bertembung, belagak. Apabila belagak, hancur. Apabila belagak, hancurlah. Itu sebabnya dalam keadaan biasa pun boleh, tapi dalam keadaan itu lebih dekat sebenarnya, lebih munasabah dari segi logik pun, dari segi ilmu sains, ilmu falak pun untuk berlaku tu. Dengan sebab itu Nabi SAW ajak sahabat-sahabat dia, ajar kepada umat dia supaya ingat Tuhan dalam keadaan itu. Sebab kita nak mati, ingat Tuhan. Itu makna dalam keadaan bahaya. Kita sakit, ingat Tuhan, taubat, beristighfar, semayang, bersedekah, kena ingat Tuhan. Hak ni pun betul juga. Suatu hari nanti, dalam Quran pun ada sebut, sebelum kiamat ni akan berlaku malas macam. Malas, lama lah, tidak sebuah skala. Dalam Quran dia sebut, siapa dia boleh buat mari dia cahaya pada ketika itu. Ada ketikanya jadi cerah semua. Jadi cerah semua. Cerah semua. Lama lah, tidak seperti biasa. Ahli-ahli falak kata ada dah tu, hak dalam Quran tu. Hak dalam Quran sebut tu ada dah tu, iaitu di kutub utara, di kutub selatan. Hak tu ada dah. Maknanya 9 bulan cerah, 9 bulan malam, ada dah tu. Tetapi ahli falak yang lain pula kata tidak begitu. Hak ni maksudnya akhir zaman ni. Hak tu ya Allah SWT menarik perhatian kita ni, kena tengok siapa dia boleh buat pada ketika itu. Siapa dia boleh tukar hak malam tu biar jadi siang, seperti skala. Siapa dia boleh tukar siang tu biar jadi malam, seperti skala, seperti sebelum itu. Yang ni sebelum kiamat tu dia jadi lemah. Daya ni, bumi, matahari, gapon, dia jadi senyap begitu. Dia jadi senyap gitu. Mengikut ulama-ulama falak ni, dia kata ni menunjukkan lemah lesu dia, planet-planet ni. Seperti kita manusia lah, ada hak lumpuh,
ada hak sakit god ni sebelum mati tu. Dia tidak mati selalu, tapi terganggu tidak sebuah skala lah, tidak berjalan sebuah skala. Begitu juga sebelum kiamat ni akan berlaku begitu. Tuhan tanya manusia siapa dia boleh buat. Kalau tanya kita tak apa nampak. Kalau berlaku, kalau dah ni bukan Tuhan buat tak boleh nak apa juga kita. Tapi orang yang duduk di zaman tu dia tengok nyata benar lah. Kalau dalam Quran tu tak ada siapa dia boleh baiki. Boleh pula sekolah apa ni kita kata kalau gelap boleh pergi baiki ni. Boleh pergi baiki kita kata. Putus mana, tak kena mana, terbakar mana kita kata. Hak ni siapa dia boleh buat. Maknanya tak boleh. Itu maksudnya. Mana dia lemah lah. Hak ni pun dia boleh jadi lemah. Hak mana-mana satu dia boleh jadi bertemu. Dan ini berada dalam keadaan bahaya. Dengan sebab itulah Nabi SAW menarik perhatian kita. Nabi SAW bukan masalah kusuf saja, gapo-gapo pun hak boleh bawa bahaya kepada kita, boleh membawa kehancuran kepada kita. Dalam keadaan itu dia ajar supaya kita ingat kepada Allah. Kita ingat kepada Allah. Itu cara dia. Lepas tu dia kata, tetapi ini adalah dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Dua tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dia mahu menakutkan ataupun mengingatkan hamba-hambanya. Bila berlaku gerhana lagu ni, kamu segeralah pergi sembahyang. Nabi SAW kata, kamu segeralah pergi sembahyang. Bukan yang keduanya dia berlaku benda lagu ni, dan Nabi SAW kata ni dia nak menghapuskan satu lagi pahaman yang salah di kalangan masyarakat dulu. Dia bukan-bukanlah kalau gerhana ni maknanya mati seseorang yang besar, orang yang ada kedudukannya di sisi Allah, ataupun di sisi apa-apalah pada kepercayaan dia, ataupun kerana kelahiran seseorang ada kepercayaan yang seumpama itu. Ini termasuk dalam khurafat. Supaya kepercayaan orang-orang kita lah, setengah-setengah orang kita kan. Dia kata kalau bunyi buah hatu tu dah, mana ada orang nak mati. Lagu tu lah kira-kira je. Tak boleh dalam Islam, tak boleh, tak ada semua. Tak ada kena-mengena dengan kematian ataupun kehidupan seseorang. Bahkan ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada kaitan hak ni dengan sebab ni. Sebab tu kena cari hak sebenarnya. Jangan kita duduk seka-seka begitu, duduk agak-agak. Itu jadi khurafat, orang panggil. Percaya kepada perkara khurafat. Kebetulannya hari itu berlaku kematian anak Nabi SAW. Maka adalah hak kata gini ni sahabatlah kira-kiranya. Sebab apa dia duk faham hak lama tu lah. Ada lagi buah sakit baki. Dengan adanya peristiwa lagu ni dan Nabi SAW royak gitu, maka terhapuslah. Mereka itu pun buatlah hak sakit baki tu. Nak royaknya manusia ni, sahabat-sahabat Nabi SAW ni, dia tidak jadi sempurna sekaligus selalu. Dia dididik oleh Nabi SAW dari semasa ke semasa dengan berlakunya peristiwa demi peristiwa. Setiap peristiwa itu memberi pengajaran, mengubah pendirian dan pikiran sahabat-sahabat itu, sehingga akhirnya mereka menjadi pengikut yang sempurna. Itu maksud dia. Tak apalah. Kalau kita nak tengok mazhab sini cuba kita tengok pada muka surat 235, hak mana ada kitab Badlul Majhud ni, boleh tengok. Syaukani dalam Nail, dia kata ulama berselisih pendapat tentang sifat sembahyang kusuf ini selepas mereka bersepakat mengatakan bahawa sembahyang kusuf ini sunat, tidak wajib, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Dia kata ittifaq, sunat. Sedangkan bukan ittifaq, masih ada lagi ulama-ulama yang mengatakan ini wajib, bukan sunat. Ada yang mengatakan wajib. Kalau kata hak ramai, hak majoriti, jumhur ulama kata sembahyang kusuf ni sunat, itu betul. Tapi nak kata semua sepakat kata sunat belaka, tak.
ada khilaf lagi di situ. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama berpendapat sembahyang kusuf ini 2 rakaat. Pada tiap-tiap rakaat tu ada 2 rakaat. Itu juga pendapat Imam Bukhari. Lagu tu juga. Sebab apa? Sebab dia tengok kepada hadis hak paling sahih, hak paling kuat dalam masalah ni, iaitu hak lagu tadi lah, iaitu hak 2 rakaat dalam setiap rakaat. Sujud tu memang seposkala lah. Sujud tu 2, sepos sembahyang lain lah juga. Hak lain-lain tu tidak kuat bagi mereka. Imam Abu Hanifah, Thawri dan An-Nakhai berpendapat sembahyang kusuf ni 2 rakaat, seperti sembahyang sunat lain juga. Pada setiap rakaat itu hanya ada 1 rakaat saja, sepos sembahyang lain. Itu pendapat mereka. Wa hakahu an-Nawawi 'anil Kufiyyin wastadallu bi hadits Nu'man wa Samurah. Imam Nawawi sebut ini pendapat ulama-ulama Kufah, dan mereka berdalil dengan hadis Nu'man dan Samurah. Hak Imam Abu Daud kemukakan di belakang. Imam Abu Daud mari belakang. Hak 2 pun ada, hak 3 pun ada, hak 4 pun ada, hak 5 pun ada, hak 6 pun ada. Seperti mana kita maklum, tujuan Imam Abu Daud ni dan orang ya, masing-masing ulama mujtahidin ini dia ada dalil dia. Mana dalil mereka? Dia mari sini. Ni orang ni pegang hak ni, orang ni pegang hak ni, orang ni pegang hak ni. Bapa orang ni pegang hak ni, itu suku pula, kena bahas suku. Umpamanya Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad, jumhur ulama kata hak 2 rakaat pada setiap rakaat. Hak tu lebih kuat kata dia, dan lebih sahih. Dalam Bukhari Muslim pun ada hak tu. Maka mereka pakai hak tu. Tetapi orang lain mungkin ada hadis juga kan, bukan hadis tu dhaif, sahih, dia pakai hak lain. Hak ni pakai, hak ni pakai, hak ni pakai. Imam Abu Hanifah tidak lagu tu. Sebab Thawri dan An-Nakhai ni dia kata tak sah ya. Pada analah dalam bab ni Imam Abu Hanifah tu paling kuat, paling molek. Paling molek. Nanti kita tengok. Hudzaifah berkata pada setiap rakaat 3 rakaat. Ada pendapat lagu ni. Dia berdalil dengan hadis Jabir dan Ibnu Abbas dan Aisyah. Imam Nawawi berkata setiap cara tu ada sekumpulan sahabat yang mengamalkannya, yang menerimanya dan mengamalkannya. Imam Nawawi menukilkan pendapat Ibnu Abdul Bar bahawa dia berkata hak paling sahih dalam bab ni ialah hak 2 rakaat. Pada setiap rakaat tu 2 rakaat. Adapun hak bercanggah dengan hak ni, hak tidak serupa dengan hak ni, fa mu'allalun aw dha'ifun. Itu kata Ibnu Abdul Bar. Sama ada hadis itu mu'allal, ada ilatnya, mana tidak sahih lah, ataupun dhaif. Kalau mu'allal ini zahir dia nampak sahih, tetapi oleh kerana ada ilat, dia jadi tidak sahih. Hak dhaif tu memanglah dhaif lah. Hadis mu'allal ni hadis hak ada ilat. Kalau kita tengok dari segi sanad, dia molek belakang, sahih dah kira-kiranya, tapi ada ilat dia. Oleh kerana ada ilat itulah dia jadi dhaif. Ada penyakit, ada masalah. Demikian juga kata Baihaqi. Dan pengarang Al-Hadyu menukilkan daripada Syafi'i, Ahmad dan Bukhari bahawa mereka mengatakan hak lebih daripada 2 rakaat pada setiap rakaat itu adalah silap, kesalahan perawi-perawi, kata dia. Hak betulnya hak 2 rakaat tu. Hak lebih daripada tu, hak lain-lain ini keliru perawi, kata dia. Silap perawi. Perawi itu boleh jadi dari kalangan sahabat ataupun hak kemudian. Hak jelasnya dari kalangan sahabat. Apa dia jadi silap? Hak tu kita akan tengok selepas ni. Kerana kebanyakan turuk hadis boleh kita kumpulkan sekali. Sebab kalau kita nak kata banyak ni tak boleh, sebab peristiwa ni berlaku sekali saja. Dia kena pilih satu. Sebab peristiwa ni berlaku sekali, takkanlah satu peristiwa tu semaya sekali je boleh jadi. Dan dalam rakaat yang pertama saat ni 5 pun boleh jadi rokok, 4 pun boleh jadi rokok, lagu mana? Tak boleh tu.
Sebab sekali. Dengan sebab itu mereka kata hak lebih daripada 2 tu itu silap. Ada juga yang berpendapat berlaku beberapa kali kata dia. Dengan sebab itu dia boleh terima lagu tu. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Al-Munzir, Khattabi dan lain-lain ulama Syafi'iyah mengatakan harus kita nak pakai hak mana-mana pun boleh. Asalkan sahih, kita nak pakai hak mana-mana pun boleh, dan ini termasuk dalam khilaf yang mubah, yang harus. Sekali ni berlaku gerhana matahari, kita sembahyang hak 2 rakaat. Sekali lagi semula kita sembahyang hak 1 rakaat. Kita pakai hak. Sekali lagi semula kalau kita panjang umur, berlaku gerhana matahari pula, kita sembahyang hak 4 rakaat dalam tiap-tiap rakaat. Kita pakai mana ada boleh. Ini pendapat mereka. Mana macam-macam pendapat itu. Wa qawwahu an-Nawawi fi syarh Muslim. Imam Nawawi kata hak ni kuat ni, hak ni hak molek kalau kita pakai belakang. Kali ni kita pakai ni. Kali ni kita pakai hak ni. Lebih sesuai kalau gerhana matahari itu kiranya sebentar, kita ambil hak pendek, ambil hak 1 rakaat. Kalau agak panjang sikit hak 2 rakaat. Kalau panjang lagi 3 rakaat. Kalau panjang lagi 4, dan begitulah seterusnya sampai 5 rakaat. Apa je? Dan juga ada hadis. Tapi iyalah kalau kita kata nak pakai belaka, tapi hak sebenarnya apa ya hak sebenarnya nak mesti Nabi buat je ni daripada hak banyak hak 5 ni je ni. Hak sebenarnya hak dia buat tu lagu mana? Hak itulah yang ada kata Imam Abu Hanifah tu paling baik. Sebab apa? Dia kata sebenarnya Nabi buat je. Sebab skala lah. Kalau kita tengok hadis Samurah ke hak belakang ni, Nabi SAW kata kalau berlaku gini, kamu semayanglah serupa dengan semayang hak paling dekat, semayang fardu hak paling dekat, kamu lakukan. Hak tadi Nabi berlaku ni gerhana matahari selepas subuh kan. Selepas subuh dia kena mana? 2 lah. 2 rakaat lah. 2 rakaat dah serupa semayang subuh. Subuh tu ada ke 2 rakaat? Tak ada. Sah je kan rakaat? Sah lah. Lepas tu ni jadi banyak. Gini, pasal panjang sangat, lama sangat ni kan, dah ada siapa pesan. Hak pesan pun ada, hak tidak pesan pun ada juga. Jauh dia duduk. Bila duduk jauh kan, sebab kita lah semayang ni kan, ramai-ramai ni, kadang-kadang kita ingat kita email akad dah, kita pun akad, tak lagi, kita pun tunggu pula. Dah lama sangat ni. Jadi keliru ramai lah. Dia hak di belakang, dia tengok depan dia. Dia tengok depan dia. Hak depan dia ni sudah caru dah. Sebab apa? Sebab lama sangat Nabi SAW semayang. Bila rokok, kalau duduk berdiri ni nampak. Kalau rokok mana nak nampak? Bila tidak nampak tu kan agak ni tak bunyi dia, muka dia tak bunyi kan. Samurah kata tak bunyi dia semayang tu senyap. Semayang kohok. Ada juga yang kata semayang derah. Kalau semayang kata semayang derah, ketika rokok tu tidak duduk derah. Sebab skala lah kohok. Mana nak tahu sudah habis dah baca kau tidak habis. Kalau duduk jauh tak dengar molek. Bila gitu ada yang bangun. Hak di belakang dia pun turut dia. Dia kata tidak bangun lagi. Dia tunduk pula. Hak tu jadi berlaku beberapa kali bangun. Ada hak duduk depan tu, dia berlaku 2 kali dah pada dia. Ada hak berlaku 3 kali lagu tu. Dia ingat Nabi tu buat gitu. Tidak ada pula siapa yang tanya pula lepas pada tu. Hak nak berlaku maknanya nak rayaknya boleh lah, mana-mana pun. Kalau lah benda ni tak boleh, mesti kena lagu ni saja. Lagu ni saja. 2 rakaat saja, mesti dia rayak dengan terang. Ni dia biarkan mana sahabat-sahabat tu dalam keadaan lagu tu. Makna tak apalah. Hak tu hak naknya, tak apa. Kalau tidak, Allah SWT nya gerak dah hati sahabat nak tanya, wahai Rasulullah, panjang benar semayang tadi tu, jadi keliru ni. Mestilah masing-masing kacau. Hak sebenarnya Nabi buat lagu mana? Tak ada tanya. Tak ada dalam riwayat mana-mana. Nabi SAW pun tak ada tegur juga. Sedangkan kalau salah, kalau siapa tak sah semayang, dia mesti royak. Sedangkan pada kali tu Nabi SAW nampak syurga, nampak neraka, nampak belaka. Tuhan tunjuk belaka ke dia. Takkan makmum dia di belakang dia tak nampak. Apa-apa dia tak tegur.
dia tak tegur, itu makna takrir daripada dia. Makna Nabi SAW membenarkan, boleh berlaku, tak apa. Gitu cerita. Kalau kita pakai lagu ni, kata ada timbul masalah apa-apa, tak apa, semua tak apa, dibenarkan, dibolehkan. Apa yang berlaku itu ditakrirkan oleh Nabi SAW. Bila takrir daripada Nabi SAW, macam hadis jugalah, tak jadi masalah. Tetapi hak sebenarnya lagu mana? Hak sebenar tu masing-masing ijtihad lah. Sebab benda-benda lain lah. Kalau salah pun tak apa, kalau betul boleh 2 pahala, kalau salah boleh 1 pahala. Dosa tak sama sekali. Begitulah juga dengan hak ni. Kalau kita faham gitu kan selesai masalah. Tidaklah jadi timbul kata sahabat ni pelawak lah, sahabat ni tak betul lah, bercanggah lah hadis. Tak timbul masalah tu. Sebab Nabi SAW tahu. Sebab itulah ada ketika dia hundur ke belakang, dia rayak ke sahabat dia tu, buat apa gitu tu. Dia nampak neraka mari dekat. Waktu dia sampai terundur ke belakang, hidupnya dia rasa tu hidup, nampak. Ada ketikanya dia marah ke hadapan sahabat-sahabat, tengok macam dia nak ambil sesuatu, dia holah tangan nak ambil sesuatu. Hidupnya dia nampak gugusan buah daripada syurga. Dia nampak. Itu yang pelik. Takkanlah mana sahabat di belakang dia bercelaru, dia tak tahu. Dan dia kata Tuhan tunjuk belakang kali ni, tak pernah dia tunjuk lagu tu kepada aku. Bila tunjuk, dia tahu sahabat-sahabat dia bercelaru pun dia tak tegur apa, menunjukkan dia terima. Gitulah cerita ni. Dia terima. Ikutlah mana-mana pun. Kalau mengikut ulama-ulama zahir, dia pegang dengan hadis tadi, kamu sembahyang dan mengikut sembahyang fardu hak paling hampir kamu telah lakukan. Maknanya kalau selepas subuh 2 rakaat, kalau selepas zuhur 4 rakaat, kalau selepas maghrib, maknanya gerhana bulan misalnya 3 rakaat. Dia pegang dengan hak tu, tak serupa pula. Itu ijtihad mereka. Hak mana-mana pun ikutlah, tak apa. Tak apa, asal buat tu molek. Kalau pergi duduk badi tengok, badi duduk itu tu tak ada faedah tu. Sembahyang ni mana-mana pun tak apa, buatlah, asal buat. Asal buat. Kalau tak buat langsung pun tak apa, muka sunat. Muka sunat. Tapi hak moleknya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam wayak dia suruh, iaitu sembahyang, istighfar, bagi sedekah, buat kebajikan lah. Buat kebajikan. Itu. Kemudian dia bahas di sini. Bahas panjang ni, berapa lah ni panjang ni bahas ni. Mana dia nak kata hak tadi kan, Imam Nawawi ambil daripada Ibnu Abdul Bar, dia kata mana-mana bercanggah dengan hak 2 rokok tu saja, hak lain-lain tu dhaif ataupun muallal, tak kena hak tu. Bahkan sahih ni banyak ni, sampai hak 4 rokok tu sahih. Kita tak boleh kata muallal, illa apa tak ada. Kita tak boleh kata dhaif, bukan sahih. Lepas tu dah sahih bercanggah, dan Nabi terima dah, tak apalah, Nabi terima. Mana tak apalah, kok mana-mana pun. Hak ni lah hak dia bahas. Hak dia bahasnya, hak tu lah dia jadi panjang. Kemudian orang yang mengatakan 4 rakaat. 4 rakaat ni maksudnya 4 rakaat, bukan 4 rakaat. Hak kita sembahyang ni dah. Ni dalam bahasa hadis ni lagu itulah. 4 rakaat ni maksudnya 4 rakaat. Dalam sembahyang kusuf ni, gerhana matahari ni, ada 4 rakaat. Dalam rakaat yang pertama 2, dalam rakaat yang kedua 2 rakaat. Itu makna 4 tu. Apa yang Imam Abu Daud buat tajuk ni, bab sembahyang kusuf, lepas tu dia buat tajuk hak ni, tajuk 4 rakaat ada dalam sembahyang kusuf ni. Sedangkan di bawah tajuk ni macam-macam ni hak dia mari ni. Ada hak 3, ada hak 4, ada hak 5, ada hak 2, ada hak 1 ni ada. Dia nak ayatnya, dia terjehkan hak 2 tu, hak 2 rakaat tu. Bagi dia hak tu lebih kemahnya. Sebab itulah tadi sudah disebutkan jumhur ulama kata hak 2 rakaat pada setiap rakaat itu, hak tu hak paling kuat, hak paling sahih. Termasuklah Imam Abu Daud, dia pun pendapat gitu juga. Buktinya ni tajuk dia buat ni.
Padahal di bawah tajuk ni macam-macam ada. Macam-macam. Dia ayatnya walaupun ada dan masing-masing itu menjadi pegangan kepada golongan ulama tertentu, tetapi hak lebih kuatnya hak ni. Dia nak ayat gitu. Lepas pada tu supaya kita terjemah tadilah dari segi berapa rokok tu seperti tu. Hak lain-lain tu tidak ada banyak perbezaan, supaya tak ada juga. Cuma yang hadis kalau nak kira banyak hak dia sebut di bawah tajuk ni tidak sesuai dengan tajuk dia, sebab tajuk dia ni 4 rokok. 2 rokok dalam rakaat yang pertama, 2 rokok dalam rakaat yang kedua. Sedangkan hadis hak dia mari ni banyak tidak serupa ni. Ada hak serokok 2 rokok sajalah. Maknanya 1 dalam rakaat yang pertama, 1 lagi dalam rakaat yang kedua. Ada hak 3, ada hak 4, ada hak 5 ni. Apa cara dia buat gini ni? Dia nak ayatnya dalil tu ada masing-masing orang duduk pegang tu. Tapi bagi dia, dia buat tajuk gini, dia pilih hak ni serupa dengan jumhur ulama, serupa dengan tok guru dia Imam Ahmad. Lepas tu dia pun ambil hadis hak Imam Ahmad. Ambil hadis hak Imam Ahmad. Tetapi tidak sesuai lah, banyak dalam ni. Tak apalah. Masing-masing tu ada pegangan dia. Baiklah, masalah rokok ni, hak kira rokok dah rakaat tu rokok mana? Kalau kita sembahyang biasa ni kan, kita dah rokok dengan tu imam, maknanya kita dah rakaat tu, kita tidak masbuk, kita muafiq, orang panggil tidak masbuk. Tapi kalau tak ada rokok, orang panggil masbuk. Dah 2 rokok ni, hak pakai 2 rokok tu lah. Begitu juga hak pakai 3 ke 4 ke 5 ke, nak kira rokok mana hak dah dengan tu imam rakaat tu, rakaat yang pertama, rokok yang pertama ke, rokok yang kedua ke, dan begitulah seterusnya rokok hak mana. Situ ada khilaf juga. Mengikut Syafi'i dan Ahmad, dia kata rokok hak mula-mula tu hak fardunya, hak rukunnya. Mana kalau dah hak tu dah lah rakaat tu. Kalau tak ada hak tu dah rokok yang kedua, itu makna tak ada rakaat tu. Bagi dia. Tapi Imam Malik mengatakan kalau dia dah hak rokok yang kedua tu dengan tu imam, bermakna dia dah rakaat tu. Bermakna dia dah rakaat tu. Gitu. Itu ada khilaf pula situ. Dan Nabi SAW baca surah tual, surah panjang, baca surah panjang. Hadis-hadis seumpama ini bukan hak ni sajalah, banyak lagi hak lain-lain. Hak ni kita kata tahun yang ke-10, hak pada tahun sebelum pada tu lagi tu banyak disebut. Kalau kita tengok perhati molek dalam hadis, dia sebut Nabi SAW baca surah ni, dan dia sebut panjang surah. Bermakna surah-surah tu sudah, kalau tidak lengkap lagi pun sikit lah. Hak banyaknya, sebahagian besar daripadanya sudah pun lengkap dah. Sebab tu dia jadi tersebut panjang baca surah Baqarah. Maknanya selesai dah surah Baqarah tu, cukup lengkap dah. Rakaat yang kedua tu bukan rakaat yang kedua, selepas pada bangun daripada rokok tu, hak tu baca surah mana pula? Lepas pada Baqarah, Ali Imran. Mana panjang juga tu, disebutkan sebagai surah yang panjang. Makna kalau tak cukup lagi isi dia tu, nak tahu panjang mana, boleh jadi surah yang panjang pun masih pendek lagi, dah tak lengkap lagi. Ini menunjukkan bahawa banyak daripada surah-surah ni dia sudah lengkap dah di zaman Nabi SAW. Dan diketahui hak ni dulu, lepas tu hak ni dulu, yang kedua, nampak situ. Macam di sini sahabat-sahabat sebut, dia kata baca surah Baqarah. Surah Baqarah ni duduk dulu kan, lepas pada tu Ali Imran,
Lepas pada tu An-Nisa dia baca. Dia mengikut tertib tu. Bermakna surah-surah tertib hak ada ni, hak Nabi SAW letak dah lagu tu. Bukan maknanya dengan rekaan sahabat mana-mana dia. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Tak. Hak Nabi SAW letak dah lagu tu. Walaupun kita kata, apa? Dah surah Baqarah di surah Madaniyah. Apa letak dulu? Letak hak Makkiyah lah dulu. Tak boleh soal lagu tu. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sendiri yang aturkan hak tu. Adapun orang yang mengatakan dia kata sahabat yang atur, tak betul. Hak betul je Nabi SAW sendiri. Cuba kita tengok. Banyak ni misalnya dalam hak cerita-cerita seumpama ini, dalam hadis-hadis lain disebut. Dalam rakaat yang pertama tu mula-mula sekali baca ke dia Baqarah. Lepas tu Ali Imran. Mengikut tertib tu. Tu perkara yang kita dapat. Yang keduanya dia sebut surah-surah hak panjang tu sebagai panjang. Bermakna lengkap dah. Lengkap dah. Jadi orang nak kata Quran ni tidak lengkap, jadi tidak boleh terkumpul zaman Nabi, tak ada alasan. Sebab apa? Dia sudah sebut dah, surah ni panjang, surah ni panjang. Kalau tak cukup lagi, nak tahu panjang lagu mana? Masih pendek, boleh jadi pendek lagi daripada hak pendek tu. Surah lain yang pendek, yang memang Sapalan ni pun pendek, boleh jadi surah tu pendek lagi pada masa tak cukup lagi. Bila sebut panjang, menunjukkan sudah banyak selesai di zaman Nabi SAW. Dengan sebab itulah boleh dibukukan. Boleh dibukukan. Dan walaupun kita kata start dengan surah Madaniyah, Baqarah dah begitu gini, tapi dia ada kesesuaian itu. Ulama-ulama yang kaji, buat penelitian terhadap Quran ini, walaupun surah ni ambil Madaniyah letak dulu, tapi dia ada kesesuaian di antara surah dengan surah. Apa surah ni dulu, lepas tu surah ni. Apa kaitan dari segi makna dia? Ada. Ada tu apa ni? Maksud dia tu. Umpamanya kalau dalam hak tafsir hak besar Nazmud Durar fi tanasubil ayat was suwar. Umpamanya dalam hak tu. Kalau hak pendek tu pun, tapi dia ada mukaddimah dia. Hak yang ditulis oleh seorang ulama Pakistan. Dia ada juga rekah, tapi dia royak perkaitan surah ni dengan surah, ayat ni dengan ayat ni. Ada kaitan. Walaupun dari segi tertib Quran yang ada ni tidak mengikut tertib nuzul, tetapi ada kesesuaian dia tu. Situlah nampak pelik mukjizat dia tu Quran ini. Nampak ada kesesuaian. Apa hak ni lepas hak ni, bukan surah selepas surah tu dah. Tiap-tiap ayat lepas ayat ni buat apa ayat ni. Saat ni duk cerita cara ke surga, buat apa dengan aku. Saat ni duk cerita cara ke surga, lepas tu menego pula tu. Cara ke menego saat ni. Ada kesesuaian kau. Sekali tengok tak ada sesuai lah. Saat ni duk cara kau dengan aku, buat apa pula cara ke menego ni pula. Lepas tu cara kau ni pula nampak tidak sesuai. Ramai orang yang kritik orientalis dan bukan orientalis pun duduk kritik tu. Padahal sebenarnya ulama-ulama kita sudah buat kerja dah atas hak tu. Selesai. Cuma kita tak tahu. Cuba baca kitab-kitab tu, tahulah kesesuaian dia tu kat mana. Kesesuaian dia tu kat mana. Bahkan ulama-ulama ada tulis dalam kitab. Apa? Innallaha sami'un basir, sami'un alim. Hujung-hujung ayat tu kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa tu? Hujung dia lagu ni. Hak ni lagu ni, hak ni lagu ni. Apa? Semua ada. Cuma kita tak cara. Barulah kita nampak. Walaupun tidak serupa hak serupa turun tu, tapi bila hak Nabi SAW suruh, hak Nabi SAW sendiri buat, maknanya daripada Allah. Bila daripada Allah, maka dia mesti ada kesesuaian dia tu, keistimewaan dia tu. Tidak jadi bercelaru. Misalnya kita kata mudah je. Saat ni duk cara kena nego, lepas tu cara kena neraka. Apa? Peringatan lah. Nego-nego ni jangan ingat. Nego ni dunia saja. Lepas ke akhirat. Kalau tak kena kaya masuk neraka. Ada kaitan tu. Bukan tak ada kaitan lagu tu. Sebab dunia akhirat ni kan bagi kita ni ada kaitan. Bukan tak ada kaitan. Bukan dunia bab menego saja. Itu kitab nego lain lagu tu lah. Kalau buk lain. Kalau tidak jadi tak sesuai. Kalau buk lain buat selewak lagu tu tak sesuai. Bengong orang baca. Tapi Quran tidak lagu tu. Sebab dia ada maksud dia sendiri. Dia ada maksud dia sendiri. Saat ni cerita nego, lepas tu cerita neraka. Untuk apa? Nak ayatnya kita kena beringat. Kita kena beringat. Begitu maksud dia.
Bukan, sebab apa? Kita kalau fikir dari segi dunia saja memanglah. Tapi kalau fikir dengan akhirat ni kan dia ada hubungnya. Dan Islam ni dia nak suruh menego kau gapo kau, kena ingat akhirat kata. Kena ingat dosa pahala kata. Kena ingat azab seksa, kena ingat itu. Barulah orang tu jadi molek. Tidak kata suku tidak. Selalu situ bagi peringatan selalu. Itu cara dia. Bezalah. Sebab tu dia jadi beza daripada kitab lain. Beza daripada kitab lain. Dia sebut surah panjang, tak apalah tu. Kemudian hadis Samurah bin Jundub itu yang menyebutkan satu saja supaya semaya subuh. Maknanya rokoknya sekali dia sebut, tidak banyak kali. Di sini ada sebut. Gitulah. Berkenaan dengan semaya baca derah atau baca kohor dalam semaya gerhana matahari ini, mengikut Imam Ahmad, Ishaq, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Munzir dan lain-lain ulama ahli hadis dari kalangan mazhab Syafi'i, Abu Yusuf Muhammad bin Hasan, anak murid Imam Abu Hanifah, Ibnu al-Arabi kata baca derah. Ni amal. Imam Nawawi menukilkan daripada pendapat Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Laith bin Sa'ad dan jumhur fuqaha annahu yusirru fi kusufi syams. Baca kohor dalam sembahyang gerhana matahari ni, baca kohor. Ni mana ada khilaf juga tu. Ada khilaf juga. Ada juga yang kata nak baca kohor boleh, nak baca derah pun boleh. Tapi Imam Bukhari kata hadis Aisyah menyebutkan hak baca derah, hak tu lebih sahih. Dia pakai hak tu, hak lebih sahih. Walaupun tengah hari pun sembahyang raya pun tengah hari juga kan. Sembahyang Jumaat pun tengah hari juga baca derah juga, baca derah tu. Tidaklah kita kata dah tengah hari baca kohor tak boleh nak qiyas gitu. Sebab apa, ada kan sembahyang lain walaupun tengah hari baca derah. Kita tak boleh kata kalau mengikut kiasnya sembahyang tengah hari ni kena kohor. Tak boleh kata, masing-masing ada lah. Masing-masing ada. Dan perkara ni perkara khilaf. Begitulah. Lain-lain itu nampak lebih kurang lah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.